Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ni ada tetamu sikit. Siapa dia? Tu dia, Pendekar Rimba. Hai. Okey. Mungkin ada yang dah kenal, mungkin ada yang belum kenal. Kejap lagi saya akan kenalkan siapa tu Pendekar Rimba. Dan biasalah kita lepak dengan tuan kebun, Encik Jamil. Kurang sihat sikit hari ni. Dan hari ni adalah hari terakhir sebelum puasa. Esok dah nak puasa. Jadi hari ni kita akan masak-masak dulu lah. Lepas tu kita akan buat sikit aktiviti. Oh, ni seorang lagi tetamu. Ini nanti saya akan perkenalkan juga siapa dia. Okey. Jadi jom kita masak dulu, makan. Alright. Kita goreng dulu. Okey, menu makan. Ikan talapia goreng fresh dengan nasi lemak. Jom kita makan dulu. Sekarang aktiviti kita orang nak pusing hutan area sini lah. Nak jalan-jalan semua. Okey, jadi jom. Jom. Buat apa ni tuan? Kayu ni salah satu kayu yang bagus lah untuk kita buat spindle. Kalau nak handrail punya kan. Sabuk dia cepat panas. Sarang babi ni. Tapi kita dulu babi pernah bersarang di sini dah, tapi lama lah ni. Mungkin berbulan-bulan yang lepas lah, 3-4 bulan yang lepas Dah ditinggalkan ya? dah ditinggalkan. Kalau hutan kita jumpa benda macam ni bau kan, kita kena berhati-hati lah, takut dia masih ada di situ. Tapi kalau dah confirm lama macam ni, memang dia tak ada lah situ. Tapi bahaya dia, mungkin dia boleh di tempat macam ular ke boleh menyuruh sini juga, jengking ke boleh menyuruh sini, ataupun kutu babi lah boleh ada di sekitar sini. Alright, kalau tempat saya ni panggil paku gajah. Okey, selain daripada tu, paku gajah ni dia ada macam ni kan, bulu-bulu ni. Kalau kita keringkan dia, kita boleh jadikan dia sebagai sumber api lah. Api mulaan ni. Guna perut ke, guna lighter ke, teknik primitif ke, kita boleh gunalah. Tapi musim hujan ni dia tak apa sensitif lah, kena dia boleh digunakan lah. Okey, saya dah banyak kali lalu sini. Saya tak pernah jumpa pokok ni. Time tuan PR ada, tiba-tiba ada lah pokok ni. Dia memang nak tuan tuan punya ni datang juga ni. Hutan betul lah sini. Baru lagi lah. Baru, mungkin hari ni lah ni. Itu pagi tadi lah ni. Nampak tapak dia bagi tahu nak ambil gambar. Kita cari tapak yang betul clear tu. Dekat sini boleh jumpa tapak dia. Kalau dia tengok kan, nampak macam ada belopak-lopak tu kan, macam denai kan. Ini dia jalan binatang lah. Kalau tengok memang kita nampak kesan babi lah, tapi sebenarnya dia bukan babi saja. Segala binatang yang lalu ke sini pun dia kadang dia lalu tempat denai yang sama jugalah. Cuma kita kata dia kesan babi pasal babi tu banyak di sini, dan dia bekas yang terbaru pun bekas babi. So kita ingat dia bekas lorong babi lah, tapi sebenarnya bukan. Dia Binatang lain juga. Binatang lain pun kemungkinan boleh juga lalu di lorong yang sama je. Kita berhati-hati apabila kita jumpa lorong binatang. Kita nampak dia lorong binatang, tapi kita nampak dalam 3-4 hari lepas last kali dia lalu situ. So kita kena berhati-hati dengan tu, sebab kadang-kadang dia sedar ada ancaman dengan dia. Contohnya ada
ulas sawah tunggu dia ke apa ke, dia akan cuba tak guna jalan tu lah. Tapi kalau dah memang dah lama, dah berbulan-bulan tu, itu lain cerita lah kan. Kalau jumpa, berhati-hati juga lah tu, sebab kalau orang tua kata tidak digalakkan sangat untuk ikut lorong binatang lah kalau kita berjalan hutan, takut macam saya kata tadi tu. Okay, kalau kita nampak kan, ni kesan ni, kesan babi lah, babi bergeser. Selain dia bergeser sini juga dia ada asah dia punya ni lah, dia punya gigi lah, taring dia. Okay, kalau tu tengok babi yang paling besar sini, tinggi ni. Kalau tinggi ni, kalau paras kita orang dekat nak juga tu. Kat sini juga tinggi dia. So kira besar juga lah babi ni. Nak tengok saiz dia, kita tengok belakang ni je lah dia kali ni. Berdasarkan lumpur yang terpalit dekat pokok ni lah kali ni sini lah. Okay, ni nama dia, ni pokok pulai tu. Pokok pulai ni. Pokok pulai ni kalau dalam kita hidup, kita boleh gunakan dia punya kayu yang mati tu kan. Kita boleh gunakan untuk fireboard lah, hidup api permulaan senang lah. Sebab dia senang nak apa ni, api tu nak senang nak makan dia, untuk api permulaan pulai ni. Okay, selain itu dia ada getah tau. Pulai ni ada getah. Jadi getah dia ni kita boleh masak getah dia untuk kita jadikan macam gam ataupun apa ni, getah burung. Jadi getah. Nampak dah ada getah dia. Getah dia ni kutip banyak-banyak, kita masak dia sampai dia jadi lekat macam dodo, yang bukan dodo yang keras tu, dodo yang senang digentik-gentik tu. Baiklah, mungkin ada yang dah kenal siapa tu pendekar rimba, dan mungkin ada yang belum kenal. Jadi biar saya perkenalkan secara ringkas pendekar rimba ni dia merupakan mentor saya lah, mentor saya. Dia adalah seorang yang tak asing lagi dalam dunia survival Malaysia ni. Siapa dia ni? Dia merupakan seorang bekas anggota komando yang telah berkhidmat dalam komando lebih daripada 20 tahun. Lebih daripada 20 tahun, bukan tempoh yang dekat bukan tempoh yang pendek Selain daripada tu, dia juga daripada kecil membesar di dalam persekitaran hutan. Jadi di sini nak beritahu dia punya ilmu hutan, ilmu survival dia memang tinggi lah. Orang yang berpengalaman lah. Dan bukan sekadar tu je, dia juga merupakan bukan sekadar jurulatih tetapi penyelia di dalam kursus di dalam komando. Bermakna dia mengajar komando dan dia juga menyeliakan kursus-kursus di dalam komando. Okay. Dan sekarang ni dia dah bersara. Dan dia dia sekarang ni dia tengah aktif membuka kursus-kursus untuk orang awam. Jadi kalau kita bukan anggota komando, kita tetap boleh join kursus dengan dia juga. Nanti saya akan letak link di bawah lah. Anda boleh follow dia punya Facebook, dia punya IG, dia punya YouTube channel pun ada, nanti saya akan masukkan. Dan kalau anda lihat hutan ni, hutan tempat saya, tempat saya kesana kemari. Dan bila berjalan dalam hutan, saya biarkan dia di hadapan. Kerana apa? Yang pertama, saya hormati dia. Yang kedua, dia punya ilmu memang tinggi lah. Jadi dia bawa kita explore ke tempat saya pun tak pernah pergi lagi lah di sini Jadi hari ni aktiviti kita orang itulah dia, jalan-jalan dalam hutan je lah. Sambil tu dia berkongsi lah sedikit. Tapi sebenarnya banyak lagi, nak tahu lebih lanjut nanti bolehlah ikut kursus dengan dia. Okay? Walaupun kita bukan anggota komando, bukan terpilih sebagai anggota komando, kita tetap boleh ikut kursus dia juga. Alright? Arah itulah dia punya ni. Tengah cerita pasal taktik-taktik perang. Anggota komando tengah kongsikan taktik-taktik perang dia. Kelebihan dan kita boleh bertindak dahulu. Jadi dia tengok dia punya spring ni kan. Dia kayu yang spesies kayu yang sesuai untuk pelantik jerat lah ni. Kebiasaannya kayu yang sesuai jerat dia apa ni? Daun dia kecil-kecil je. Daun dia apa ni? Kecil-kecil. Kebiasaan dia lah, walaupun bukan semua kan.
Nak tahu kayu tu keras atau tidak kan. Biasa dia daun dia kecil lah kayu keras ni. Kita ikut. Ni kita naik bukit ni kau ah. Ni kita naik sebelah sini. Pilihan ni lah akan laluan. Tuan, Ya. saya nak tanya sikit lah. Okey. Ini saya duk perasan lah daripada mula masuk. Daripada tu saya duk perasan tuan duk patah-patah pokok, dahan. Tu saja tuan buat ke atau ada sebab tu? Ada sebab tuan. Ada sebab? Apa sebab dia? Okey, sebabnya saya membuat pendanaan supaya saya boleh gunakan pendanaan tersebut sekiranya saya patah balik ke belakang ataupun sekiranya saya berjalan memusim-musim, jadi saya boleh tahu itu saya pernah lalu di situ. Itu tujuan utamanya lah. Oh, okey. Okey, kalau tuan tengok tadi saya patah kayu tu ke belakang kan? Patah ke belakang. Perasan juga. Dia ada tujuan lah. Sebenarnya kita boleh patah kayu tu ke belakang ataupun kita patah ke depan. Itu pulang kepada kita. Tuan tengok kayu ni yang normal dia lah dalam keadaan macam ni kan. Tadi saya patah ke belakang kan. Ke belakang saya perasan tadi. Saya perasan. Ambil kayu ni saya patah dia ke belakang sini, betul tak? Betul. Macam ni lebih kurang sini lah. Kita akan ambil dia patah balik belakang sini lah. Okey, tujuan dia saya patah ke belakang ni sebab saya rasa kita akan patah balik ke sini. Jadi daripada sana, daripada arah tuan tu, saya akan boleh nampak ini lebih clear lah. Cuba tuan tengok belakang sikit tuan. Belakang sikit. Okey. Okey, dibandingkan patah macam ni dengan patah yang macam ni, mana yang tuan rasa kalau saya patah balik ke depan, mana yang tuan rasa lebih terang? Patahnya ni. Yang ni nampak lagi terang. Okey, so yang tadi nampak macam sekeliling lah, macam biasa. Ini nampak luar biasa sikit. Tu tujuan saya patah dia ke belakang lah supaya saya tahu kita akan patah balik tadi kan. So kita patah balik, kita boleh nampak lebih senang lah jalan. Itu kalau dalam keadaan biasa. Kalau dalam keadaan kita sesat dalam hutan pula, tujuan kita patah tadi kayu ni supaya kita menanda untuk panduan orang yang datang mencari kita. Dia akan follow kita. Jadi kita ada tanda-tanda tadi tu. So kita ada tinggalkan jejak tanda tu lah. Jejak lah. Buang itu. Okey. Patah gini dia lebih nampak lah daripada arah sana dibanding dengan patah macam ini. Okey, selain daripada mematah juga kita boleh menggunakan teknik menghampar lah. Menghampar maksudnya kita ambil apa ni? Benda ni, kita potong dia. Kita boleh hamparkan dia di tanah lah. Contohnya kita maju ke sana. Kita ambil daun ni. Daun ni kita letak dia di tanah macam ni lah. Kita kena hampar dia macam ni. Arah kita pergi ke sana. Kita kena terbalikkan daun ni lah. Kita jangan buat daun ni. Kalau macam ni kita tak apa-apa nampak kan. Yang lebih nampak dia macam ni lah. Hampar macam ni. Lepas tu agak 10 meter letak lagi macam ni. Agak 10 meter letak lagi macam ni. Jadi kita sendiri boleh gunakan sebagai penanda untuk kita ataupun pasukan penyelamat yang mencari kita kalau kita sesat dalam hutan lah. Jumpa dia kalau macam tu. Kalau dia ada tu. Okey. Yang tu untuk suka-suka je Jangan salah faham. Untuk seseorang yang sesat di dalam hutan, bunyi kenderaan adalah satu rahmat bagi mereka kerana bunyi kenderaan itu adalah petanda untuk mencari jalan keluar bila kita sesat ataupun tercari-cari jalan keluar bila berada di dalam hutan. Alright, jom kita bergerak ke arah sana. Okey, jom. Kalau kita sesat, tiba-tiba dengar bunyi kenderaan, ya Allah, ya Tuhan, rahmat. Rahmat. Ya, betul. Itu dia, bunyi kenderaan ni pun suatu rahmat sebenarnya bagi orang yang sedang tersesat ataupun sedang mencari jalan keluar lah. Dan sekarang ni kita sedang mengikut jalan keluar berdasarkan bunyi kenderaan lah. Jom, sana.
Dan salah satu kaedah yang saya selalu gunakan untuk panggil orang lautan gunakan torchlight. Ini kan. Nampak. Jadi dia akan nampak cahaya tu lah, dia akan ikut lah. Dia tahulah arah kita ada di situ. Kalau macam tadi tu dekat, ni sebagai contoh. Kalau jauh lah Okey, so kita nak sampai jalan keluar. Kita ambil ambil jalan shortcut terus ke jalan. Pasal masa dah suntuk lah. Jadi kita terus shortcut je lah Okey, jadi jom. Okey, jom. Okey, dah sampai ke kebun Encik Jamil. Kita berhenti rehat dulu. Minum kelapa. Segarkan diri. Okey. Tuan, ni. Ni. Inilah nikmat yang sebenar tuan. Kita minum dulu. Dapat ada dah. Nikmat. Okey, minta maaf gangguan bunyi sebab jalan raya kat sebelah je kan. Okey, sebenarnya saya nak kongsikan satu benda yang saya rasa penting. Semua orang patut tahu. Semua orang patut tahu benda ni. Iaitu Pendekar Rimba ada keluarkan buku. Itu dia. Panduan Ikhtiar Hidup. Okey. Dan walaupun kita mungkin tak terpilih sebagai pasukan komando, tetapi dengan kita miliki buku ni, sekurang-kurangnya kita dapatlah serba sedikit ilmu daripada dia. Dan ilmu yang dikongsikan dalam ni adalah ilmu yang dah teruji melalui pengalaman dia selama 20 tahun lebih berkhidmat sebagai anggota komando. Bukan sekadar tu je, pengalaman dia daripada kecil membesar di persekitaran hutan. Jadi dia kongsikan dalam buku ni. Jadi saya rasa semua orang patut dapatkan ni. Patut dapatkan. Harga tak mahal pun. Okey, kita tanya tuannya. So tuan, boleh ceritakan sikit seringkas buku ni pasal apa? Okey, buku ni siri 1 jilid 1 dia lebih menceritakan persiapan sebelum kita masuk hutan. Yang mana dalam buku ini dapat 2 bab utama, iaitu bab 1 pengenalan dan bab 2 usaha untuk masuk dan keluar dari hutan dengan selamat. Itu dia kandungan utama buku ini. Dan saya dengar akan ada jilid 2 nanti ya? Akan ada jilid 2 selepas ini. Dalam jilid 2 pun akan ada 2 bab juga untuk yang akan kita kongsikan. Okey, makna jilid 1 wajib dapatkan Harga tak mahal pun. Dan ni satu lagi saya nak kongsikan selalunya buku-buku panduan survival ni selalunya kebanyakannya dalam bahasa English. Yang pertama. Betul. Yang keduanya dia ditulis oleh seorang penulis. Background memang penulis. Tetapi ini pada saya yang kita rugi kalau kita tak dapatkan, sebab yang pertama dia dalam bahasa kita, dalam bahasa Melayu. Yang kedua, yang menulis buku ni bukan seorang penulis sepanjang hidup dia, tetapi seorang yang membesar di persekitaran hutan daripada kecil, lepas tu berkhidmat dalam komando selama 20 tahun lebih. Jadi benda-benda ilmu tu dia kongsikan dalam ni, ilmu-ilmu yang dah teruji. Okey. Jadi sangat rugilah siapa tak dapatkan. Saya akan letakkan link di ruangan description. Harga tak mahal pun tak mahal pun. Dan muka surat berwarna. Memang rugilah siapa tak dapatkan. Sebelum saya tutup video ni, jangan lupa dapatkan buku ni. Dan satu lagi, andai kata video ni contoh 10k view, saya harap channel YouTube Pendekar Rimba pun akan sekurang-kurangnya 10k subscriber. Dia punya IG sekurang-kurangnya 10k bertambah. Dia punya Facebook sekurang-kurangnya 10k, sebab dia jarang mempromosikan betul. Pendekar Rimba dia jarang mempromosikan diri dia. Dia seorang yang sangat low profile.
Sebab tu bila saya perkenalkan dia, saya perkenalkan jauh-jauh daripada dia. Sebab dia prefer low profile. Tapi hari ni saya rasa semua orang patut kenali dia lah. Okey, jangan lupa follow Facebook, follow IG, apa semua saya akan letak di ruangan description. Sekarang itu saja video untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat berpuasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Okey, pembeli yang awal akan dapat buku beserta tanda tangan peniaga rimba. Jadi kena cepatlah sebelum habis. Nampak stok-stok buku dia ni.